أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan dan kalamnya dalam surah Sajadah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah SWT meniupkan roh dalam jasad manusia ini, kemudian Allah berikan sama' wal basar. Tidak cukup dengan kejadian rupa yang Allah elokkan, maka Allah sempurnakan pula dengan sifat yang ada pada kejadian manusia. Ya, ini bukan sekadar telinga saja, tetapi pendengaran diberikan. Bukan sekadar mata saja, namun penglihatan diberikan. Tidak cukup dengan itu jemaah sekalian, diberikan juga perasaan. Nah, hari ini kita boleh menikmati apa yang ada atas muka bumi ini sebab ada perasaan afidah. Yang mana semuanya itu tidak disandarkan, tidak dinisbahkan pada jasad. Telinga itu kalau kita lihat secara dasarnya, asas saja, memang mendengar. Boleh dengan telinga, syariatnya mendengar dengan telinga. Tapi kita ni jemaah sekalian, hidup ni memang kita akan bersyariat, memang tak boleh tolak syariat. Yakni masuk syariat itu zahir. Lagi syariat kehidupan. Memang tak boleh lari daripada syariat kehidupan. Contoh nak makan. Syariatnya apa? Itulah. Kita di Asia contoh, nasi contoh. Makan mesti ada makanan yang masuk dalam perut kita, syariat. Janganlah orang kata kalau nak makan ni syariat ni angin, tak ada lah. Jadi bab syariat ni memang kita tak boleh nak dipisahkan. Namun yang kita bimbang terpisah soal hakikat. Soal yang tidak nampak dek mata kepala. Kadang-kadang orang duk bimbang cerita bab hakikat kan. Takut nanti tak bersyariat. Sebenarnya yang bersyariat bimbang tak berhakikat.
Sebab hakikat itu mestilah menzahirkan syariat. Bermaksud syariat sudah pasti jemaah sekalian. Makan minum tu sudah pasti. Tapi yang tidak pasti, ingat tidak kepada siapa yang kita patut bersyukur. Sebagai contoh, melihat itu pasti, tak payah cakap dengan orang. Melihat tu dengan kaki tak ada, orang faham dah, lihat dengan mata. Tapi hakikat melihat itu jemaah sekalian, bukan dengan mata, dengan sifat Allah yang Maha Esa, yakni memberikan sifatnya yang Maha melihat itu kepada manusia yang asalnya buta. Itu hakikat. Yang mana syariat kita hidup, ya hidup kita hari ini semua orang tahu. Tak ada nak dakwa-dakwi lagi dah, tak ada kata kita mati, tak hidup lah ni. Tapi hakikatnya sekarang kita lupa, asal kita, sifat kita mati. Kita tidak memegang sifat hidup. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kita doa nak tidur jemaah sekalian. Bila rujuk dalam Syama'il Muhammadiyah ada ajar bab ja'a fi naumi Rasulullah SAW. Dalam bab yang membincangkan tentang tidur Nabi SAW, Nabi ajar Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup. Bukan hidup dengan isteri, bukan hidup dengan anak, bukan hidup dengan duit, bukan hidup dengan benda. Tak ada. Nah, memang syariat semua orang tahu. Tapi kebarangkalian kita bimbang, kita terpadam, lupa, leka hakikat kita. Sebab itulah perbahasan hakikat kehidupan ini dibincangkan jemaah sekalian. Ada orang dia tak mau dengar punya hakikat, dia takut katanya. Oh, takut. Masalahnya dalam takut-takut tu melakukan kesilapan demi kesilapan. Apa dia? Tadi syariat. Sehingga kan surah As-Sajdah ayat 9 jemaah sekalian, hujung ayat itu Allah nyatakan qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Ini bukan cerita main-main, ini bukan cerita datang daripada makhluk, tapi ini kalam yang datang daripada Allah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Yang jelas menyatakan akan sedikit yang ingat syukur ni, ingat. Syukur bermula dengan ala zikrika, ingat. Kalau syukur sedikit, ingat sedikit. Maka kalau ingat sedikit, lawannya lupa yang banyak. Banyak lupa, manakan tidak lupa, asyik bersyariat semata-mata tanpa mengenal hakikat asal hidup ini bermula tiada. Orang tahu dah nak beli kereta tu pakai duit, tahu dah nak makan dengan nasi, tahu dah. Bila kita kata kalau tak dengar Allah tak ada kereta tu, iyalah Allah juga. Dia nak tolak hakikat. Walal hakikat memang semuanya dengan Allah. Bismillah. Kalau tidak dengan nama Allah, maka tiadalah semua transaksi yang ada atas muka bumi ini. Contoh kalau tidak ada nama kaya. Ini cara kita tafsir kehidupan mas kan. Ada orang kadang dia beri nasihat kehidupan. Walaupun agama tu dinun nasihat. Nasihat kehidupan ni ialah kita ni beringat. Hidup ni sementara. Kita cuba nak bagi nasihat dalam bentuk falsafah hidup. Yang mana akhirnya nanti bila berhadapan dengan realiti kehidupan, dia akan kembali kepada adat. Adat lah. Walhal kita ada agama, kita ada Islam yang memandu arah hidup ini, tapi kita tak tahu nak terjemahkan. Kerana apa? Kerana kita tidak ada usul, tidak ada kaedah. Islam itu kaedah hidup, tapi nak terjemahkan dalam hidup mesti ada kaedah yang merujuk kepada sifat wajib bagi Nabi SAW. Kerana itu tujuan Nabi diutuskan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah Nabi SAW itu sesungguhnya diutuskan adalah untuk memuliakan, membetulkan perangai. Jadi kita tafsir kehidupan balik, cara perbincangan kita, syarah kita, perbahasan kita tadi bukan sekadar untuk kita berbahasa basi. Tahu bahasa basi ni buat manis mulut. Tak ada. Kita bukan nak buat manis mulut dunia ni, ingat-ingat juga. Itu rasa manis mulut nak buat sedar hati bagi. Walhan dia nak lebih ke dunia sebenarnya. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Dia ni tidak boleh kita bagi nasihat untuk dunia kehidupan kita hari ni sikit-sikit, tak boleh. Kita kena jadikan kehidupan kita nasihat yang seluruhnya dibangunkan dengan satu kaedah perbahasan yang jelas. Kamu cakap ni bersandarkan apa?
saya bercakap bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW. Yang mana sebagai contoh tadi siddiq tadi. Ni cerita tentang sifat Allah dengan Allah tu, itu ada dalam perbahasan siddiq di mas sekalian. Benar. Bermula hidup dengan siddiq. Kalau berbahasan iman kita faham, tasdik, membenarkan dengan hati bahawasanya hanya senya Allah Ta'ala yang Maha Esa, yang tunggal, tiada sekutu baginya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang tidak sama dengan semuanya. Laisa kamitslihi syai'. Oh, kita dah jelas. Tapi dalam kehidupan macam mana nak praktik perkara itu? Semua mengaji, contoh tahu tauhid, tahu, hafal, nyanyi lagi. Allahu wujud kidam baqa. Ingatkan tak ada bunyi, rupanya siap instrumen pun masuk. Oh, semangat. Nak merancakkan lagi. Baguslah, tak ada masalah. Tak cukup dengan tu, nyanyi pula dengan Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Oh, kita pun Allah. Zauq sampai terbang. Dengan pula ada sound systemnya hebat. Dengan skrin yang besar. Kemudian kita duduk gini, angkat tangan. Habis lagu. Nak hidup dengan apa? Oh, tak boleh hidup, aku tak ada duit. Tak boleh hidup, tak ada duit? Dah, nyanyi tadi apa? Tu nyanyi-nyanyi lah. Kita kena berpijak di bumi yang realiti. Apa yang realiti dalam hidup ni mas sekalian? Yang real tu apa? Yang hak tu apa? Itu bahasa. Yang hak hanya Allah. Sehingga kan ada perbahasan nasihat-nasihat yang saya kira sebagai, bila kita kaji dengan tafsir kehidupan ni, kita letakkan kaedah bersandarkan sifat wajib bagi Nabi SAW, kita akan dapati bahawasanya ianya bersalahan dengan kebenaran. Sebagai contoh, kita tekankan tentang kesusahan hidup dengan perkataan struggle is real. Kamu pernah dengar perkataan? Pernah baca tak? Facebook ada orang tulis struggle is real. Stress, anxiety is real, guys. Kata guys, bahasa-bahasa moden sekarang lah. Guys, anxiety is real. Struggle is real. Poin yang saya nak kata, penggunaan real, R-E-A-L tu benar. Bila kita kaji balik, sebab tu kena guna akal fikiran. Semalam saya ceramah di Sepang. Jemaah kita tu, kalau ngaji dengan ustaz ni, saya berkerut berfikir. Baru akal berjalan cakap. Memang kena berfikir mas sekalian. Yatafakkarun ulul albab. Kalau hafal, kita hafal je. Rukun-rukun tu kita hafal je, tak payah fikir. Bab fik tak payah fikir. Siap dah, hafal je. Kadang-kadang yang itu kita berfikir, kenapa pula dia angkat tangan macam ni? Ikut mana dia jenuh nak fikir yang itu. Yang itu tak payah fikir. Itu tak payah, hukum yang 5 dah jelas, dah clear. Yang nak kena fikir tu apa? Tentang keimanan kita. Yatafakkarun kehidupan ni. Sampai tak tahap kepada keesaan Allah Ta'ala. Kita berfikir. Kita guna kata akal kita. Kita fikir. Sebagai contoh. Real. Benar. Adakah tepat kita nak nisbahkan perkara yang palsu ini? Hidup ini. Mata'ul ghurur. Kata Allah. Kita dah syarahkan tentang, boleh buat ulang kaji, buka. Tengok dalil. Nas. Yang qata'i. Dunia tu apa? Cari. Tarik. Ayat apa? Keluar. Contoh Al-Hadid ayat 20. Tonton baca, tengok. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan yang menipu. Baik, kalau kesenangan yang menipu, kesusahan tipu juga. Jadi kenapa kata susah itu benar? Tak ada masa talqin tu apa kata imam itu? Tak ada kata susah itu benar, senang itu benar. Tak ada yang dikatakan syurga itu benar, neraka itu benar, azab kubur itu benar. Dah tu Ustaz, nak kata apa? Katalah ianya ada, existing. Tu bahasa Jawanya. Susah itu ada tapi tidak benar. Atau erti kata tidak kekal. Bila tidak kekal, ketika Allah bagi ujian susah, janganlah buat muka kerut macam susah tu kekal je. Muka ala senyum lah. Apa hal ni? Sekejap lagi hilang. Itu susah ni. Boy, kamu cakap senang. Bukan cakap senang. Hakikatnya begitu. Tidak kekal susah itu. Bila kata senang pula sampai, kita pun duk risau. Apa hal? Senang ini tidak akan kekal. Mungkin boleh jadi susah balik. Datang, kita beringat.
Orang yang berpijak pada hakikat kehidupan, dia takkan lara lah. Bila senang, dia lupa diri. Kalau kata orang pakai kacang lupakan kulit. Kan? Kita pernah diuji COVID satu ketika dahulu. Kan? Bila Allah dah bagi boleh ke sana ke sini, boleh kira nak mari ke sini. Allah. Sini, masjid. Dulu boleh kira bila nak buka. Ini rejim Zionis. Zionis terus kena. Tiba-tiba dia pun boykot sekali. Orang cakap apa? Boykot masjid ni dah lama berlaku, Mas. Tengoklah apa salah masjid ni, apa salah surau kita. Kenapa orang tak datang? Dia tidak memberi apa-apa dalam hidup aku, katanya. Apa dia bagi? Jumpa JK pun susah, katanya. Payah, katanya. Susah nak minta. Ada ke datang masjid jumpa JK? Datang masjid jumpa Allah. Susah kita. Memang kat mana-mana kita boleh jumpa. Kat mana-mana, Ustaz. Jangan bagi alasan kalau di masjid tak sampai. Dia alasan tak nak sampai masjid, cakaplah boleh kat mana-mana minta dengan Allah ni. Sedangkan Nabi buat rumah dekat masjid. Sampai Nabi wafat, akhirnya gazetkan rumah Nabi masjid. Dia cakap apa lagi? Syariat apa lagi yang Nabi nak tunjukkan yang jelas, terang, lagi nyata? Rumah Nabi jadi masjid. Syariat apa lagi kita nak nampak? Kekuatan apa lagi kita nak bina? Yang benar hanya Allah. Bila Allah yang benar, jagalah tempat yang Allah rahmati, Allah berkati. Apa dia? Masjid. Kalau tak boleh duduk dekat masjid, dekatkan diri dengan masjid. Habis itu. Bagi jadual, buat set. Maghrib Isyak, by hook or by crook. Apa kata dia? Tidak boleh tidak, aku mesti panckat dekat masjid. Sebab apa? Ini waktu yang paling genting. Sebab apa? Sebab permulaan hari umat Islam, Maghrib. Bayangkan masa macam masuk kerja, mula-mula kerja, masuk tu tak ada orang. Bos pun datang. Mana orang? Mereka datang lambat tuan. Kan kerja kita pukul 8 sampai pukul 5. Dia pekerja cakap macam itu kat bos. Pukul 8 sampai pukul 5. Jadi ikut masyarakat masing-masing lah. Ada yang boleh datang pukul 3. Ada yang boleh datang pukul 12. Selagi masa tak habis kerja tu, ikut dia lah datang pukul apa. Oh sedap kamu cakap kan? Tak apa. Ini notis berhenti 24 jam. Oh mentang-mentang lah Zuhur tu boleh sampai ke Asar. Dia punya alasan. Tak apa. Allah tahu kita ni sibuk. Allah tahu kita ni sibuk. Dia lupa ke Isra Mi'raj dulu tu. Kalau tak ke Nabi Ulalik naik minta negosiat 50 waktu jadi 5 waktu. Rasanya kita bertelekung. Dia datang lagi ni. Duduk. Setiap setengah jam solat. Tentang bagi 50 waktu. 24 jam. Yang setara 5 waktu ni pun sesak nafas lah. Dan nak pula sekarang Maghrib 6.58. Terkejar-kejar kita dia buat ni. Lompat-lompat tak sampai. Ya Allah. Dia nak, yang lain aktiviti kita sama je. Tapi Maghrib tu awal. Allah. Ya Allah. Siapa yang rasa terkejar-kejar dengan waktu solat, maka beruntunglah. Dia dah terikat dengan waktu solat. Berkatlah hidup dia. Dia disibukkan, ditergesa-gesa sebab tergesa-gesa fastabiqul khairat. Awak gimana nak tergesa-gesa cepat-cepat ni? Solat sekarang dah cepat. Jadi anak tak boleh lah. Sebab appointment. Sebab yang benar di muka bumi ini hanya Allah. Yang lain semua itu batil. Batil maksudnya palsu, mata'ul ghurur. Kita uruskan saja. Maghrib Isyak ni jemaah sekarang waktu yang sangat penting. Waktu yang sangat penting. Sebab apa tahu? Kalau subuh ni. Tapi kata, ramai yang nampak subuh tahu penting. Tapi Nabi bagi peringatan waktu wusta. Solat wusta tu jaga. Asar. Sebab apa kena jaga? Sebab Maghrib tu leka. Nak rehat. Adakah awal waktu nak masuk kerja dia rehat? Rehat awal ke tengah-tengah Mas Kelat? Patutnya. Awal-awal dah rehat dah. Macam mana nak produktif? Apa sebenarnya hidup kita ni? Tuan tanya apa sebenarnya? Arwah tok saya, Haji Ahmad. Cerita. Nanti tengok ni saya tempat saya melihat ni baru 2 hari lepas saya ziarah unyang saya. Makam dia lah. Buka kampung Kuang Sungai Serai tu. Tok Empek tu, unyang saya lah. Haji Ahmad, Haji Yaakob,
Atuk saya Tok Dawi, Jalaluddin. Dia pencen 58, Ustaz. Dia tali air pencen 58. Tapi dia jadi kontraktor umur 58. Memang. 58 baru nak jadi kontraktor. Lepas tu orang kata dah terlambat, kata hanya orang Minang. Orang Minang, belah ayah saya orang Minang. Dah terlambat dah. Apa lagi nak dibuat kan? Umur 58 baru nak jadi kontraktor. Tuan-tuan, sedang jemaah yang mulia Allah, jutawan. Arwah tok saya jutawan. Umur 58, tapi dalam 58 nya kerja tu, pukul 6 dah sampai rumah dah. Pukul 7 keluar. Bawa kereta daripada Kuang tu, naik kereta kancil, bawa drive sendiri, parking dekat stesen Kuang tu, naik komuter, turun kat KL, Jalan Putra, Entian Putra. Gede-gede dah dia pergi jumpa klien. Satu drawing pun tak bawa, satu apa pun tak bawa balik rumah. Dia ni kerja ke tidak? Petang sampai dah, elok. Sempat lagi pergi dusun. Orang tu dulunya kerja. Sempat lagi tengok pokok durian. Malam dia pergi masjid. Arwah atuk saya nazir masjid Sungai Kuang Sungai tu 18 tahun. Sempat juga balik rumah, balik isyak, balik rumah. Duduk berita dunia. Kan sekarang dah tak ada dah. Pukul berapa berita dunia? Pukul 10. Bayangkan duduk. Kita tengok dia macam tak ada kerja. Tapi Allah jujur sampai ke cicit dapat merasa. Sebab apa? Saya perhati dia jaga waktu. Sangat jaga waktu. Kita sangat jaga waktu kerja. Tapi sebenarnya waktu yang kena jaga itu waktu solat. Dan waktu solat sepatutnya mengatur hidup kita. Bukan kita yang mengatur waktu solat. Terbalik. Lawan lagi tak apa. Patutnya hidup kita diatur oleh waktu solat. Nak keluar lepas zuhur. Sebelum asar balik. Kita ada 2 jam ni, jangan lama sangat. Maghrib awal lah. Yalah bang. Macam mana pun, kalau nak beli barang ke cepat-cepat sikit, kita maghrib awal. Yang penting maghrib tu ada kat surau. Tak kisahlah surau mana katanya, yang penting surau katanya. Kalau katalah nak pergi juga mall kan, yang penting maghrib tu dekat mall tu kat surau. Bukan tengah azan tu dekat pilih sayur, gilik sayur. Tengok baju nak, ya Allah. Itu bukan masyakkah lagi dah. Masyakkah ni halangan yang memang terhalang kerana keadaan banjir ke, jam ke, sakit ke, menjaga perbatasan ke, mengantuk ke. Nak maghrib ni tengok imam dan macam dua nampak dah Ustaz. Allah Ta'ala kat saya dia. Terutama waktu asar. Waktu asar memang kadang-kadang berlaku. Nak solat asar tu tengok, saya nampak jalan ni macam dah jalan ke syurga dah Ustaz. Jadi tidurlah dulu kejap. Tak boleh. Mengantuk. Ini tidak leka. Sedangkan Allah dah bagi peringatan dah. Dan surah Al-Munafiqun. Wahai orang beriman, jangan kamu dilekakan dengan harta kamu. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Jangan. Larangan tu. Tak boleh disibukkan dengan harta. Dan anak. Kadang anak pula satu hal. Time kita nak pergi masjid pula, time itu dia suruh beli. Kalau anak sama sekali, kadang-kadang dia jadi posto. Sebenarnya mak dia suruh anak. Padahal mak dia suruh. Cakap kat abang kau belikan gini. Ayah pula kalah dengan anak pula. Kalau dengan isteri boleh, tak ada. Ibu tak anak suruh, ya. Anak pula kalah. Dia tak boleh. Apa saja yang menghalang kita daripada nak melaksanakan yang hak. Kita balik tadi, yang benar hanya Allah. Bila kita kaji balik, iyalah. Sebanyak mana kita menjaga yang hak dalam hidup kita, terutama kita tumpu pada waktu. Sebab itu kalau kita lihat pada perbahasan fatonah, dia ada sidik, amanah, fatonah. Macam khutbah tadi, amanah. Khutbah Jumaat tadi, amanah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard. Allah berikan amanah. Ni kita dah sentuh bab ni, cuma nak bagi tahu punya besarnya amanah kita. Yang mana amanah untuk kita yang pertama sekali, nak merasakan yang benar itu hanya Allah. Yang ini benar hanya Allah melalui kuasanya. Melalui kita belajar mengenal dia. Dengan sifatnya. Yang ada hanya dia. Bermula dengan dia. Berakhir dengan dia. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Macam mana nak faham Ustaz? Macam ni.
Kaya tu bukan bermula dengan harta. Harta tu datang kemudian. Kaya ada dulu sebelum ada duit. Sayang tu bukan bermula dengan isteri. Isteri datang kemudian. Sayang ada dulu sebelum ada isteri. Rezeki itu bukan datang dengan usaha semata-mata. Memang ada asbab. Ni saya bukan menolak asbab ni. Berbalik kepada asal kita bincang tadi. Ramai takut kata syariat. Tahulah Allah. Yang penting syariat ni kita nak buat ni. Walhal memang dah bersyariat. Yang kita bimbang, hakikat kita lupa. Kita lupa hakikat apa yang sebenar. Sebagai contoh, rezeki. Rezeki bukan bermula dengan usaha. Usaha itu bermula kemudian, setelah tu. Rezeki ni bermula dengan Allah. Huwa Razzaq. Sayang bermula dengan Allah. Rahman Rahim. Kaya bermula dengan Allah. Dalilnya mana Ustaz? Tu, Bismillah tu. Di mana dalilnya lagi? Tu, wahyu turun yang pertama. Kenapa manusia bergaduh-gaduh waktu itu? Sebab tak bermula dengan Allah. Dia nampak harta, aku kaya. Berebut-rebut macam sekarang. Dia peringat dunia ni dia punya. Dia nak rampas ke hati dia je. Pakkanlah kita ni zaman umat Nabi Muhammad SAW. Bermaharaja lela dia. Kalau tak kerana Nabi doa, jangan umatku kena. Pertama, banjir. Kedua, kemarau. Nabi minta. Kalau tak kerana Nabi doa, rasanya yang buat pasal kat muka bumi ni, Allah hanyutkan lah. Mana tuan-tuan? Mana ada orang yang berani tunjuk samsing kat dunia ni? Berani ya? Sekarang ni sebab Nabi doa je. Sebab sekali Allah turun nanti, Allah turunkan, Allah habiskan semua. Macam Nabi Nuh AS. Cakap apa? Kita memang tak suka kemungkaran ada kat muka bumi, tahu? Kan? Kita pun doa, Ya Allah, turunkanlah Ya Allah. Kita lupa, turunkan dengan aku nak sekali kau. Jangan main. Memang kita nak turunkan, nak lenyapkanlah Ya Allah kemungkaran atas muka bumi ni. Kita pun doa, ganas tu doa kan. Sekali betul-betul Allah lenyapkan dengan kita lenyapkan sekali. Sadaqallahul azim tu. Sebab tu Nabi doa, janganlah azab umatku. Tangguhkan. Bila tangguh tu naik tocang. Dia tembak sana, tembak sini. Dia nak, dia rampas, dia ikut dan dia ingat ni tok dia punya kat. Dia pun cakap, ini tanah kita katanya. Apa kita? Ini tanah Allah punya. Ini tanah Allah punya. Cara dia apa? Try buat perangai tengok. Tapi lah, kita berbalik umat Nabi SAW. Allah KFV kan. Kalau tengok umat terdahulu, sebab tu Allah simpan umat-umat terdahulu untuk peringatan. Allah bagi tahu. Jalan, nak ketemu ke bumi. Tengok. Macam mana keadaan umat terdahulu yang aku tenggelamkan, aku telan, aku pelingkup. Tak ada Allah bagi can mas sekalian. Namrud habis, Firaun habis, Korun habis, kaum Ad, kaum Samud habis, kaum Sodom. Habis Allah bagi. Tak ada ni. Ini dunia Allah punya. Dan Allah larang, Allah kata, wala tufsidu fil ard. Jangan buat kehancuran atas muka bumi. Ini larangan Allah. Tak boleh kita senang-senang jalan dia. Tengok pokok ni. Sakit hati tengok pokok ni. Hancur. Tak boleh. Tengok barang-barang, contoh kalau budak sekolah ni. Kan? Dia buat vandalism kan. Dia sepak meja, sepak kursi, pecahkan pintu. Kita kata, kamu nak Allah hukum kamu kah? Kenapa pula? Ini sekolah punya. Siapa kata sekolah punya? Kamu tahu tak larangan Allah melarang kita buat kehancuran? Pintu tu elok-elok, dia kamu berlubang kan dia? Itu larangan. Kalau kita sedar larangan Allah ini, maka kita tak akan buat kehancuran. InsyaAllah Ustaz. Okey, baik. Pergilah doa Ustaz. Baik, foto.
La haula wala la haula wala Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب العزة والصلاة والسلام الله إنك لا تخلف الميعاد Subhanallah, 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 subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, saya sambung sikit. Itu kita buat kesimpulan. Baik. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT. Kalau kita lihat amanah yang Allah taklifkan, Allah bertanggungjawab kata manusia. Dia kalau tidak bermula, yang pertama amanah yang berat, yang besar sampai gunung tak sanggup tanggung adalah nak bermula dengan nama Allah. Inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal jibali fa abaina ayahmilnaha. Kalau yahmilnaha, lihat sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung gunung untuk memikulnya. Maka mereka enggan. Sebab apa? Bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Kita fikirkan gunung, ganang, apa nak bimbang nak, bukannya kena pergi pasar ke, nak kahwin ke, fikirlah ni cara berfikir ni. Apa yang gunung bimbang kan, apa yang langit bimbang kan. Kalau kita faham lah, kalau amanah ni contoh ada isteri, oh anak bimbang, isteri yang mana saya, yang seorang ni pun tak tender nak menambah. Contoh kan. Dia bukan soal tambah ke tidak. Bukan soal ada ke tidak. Kau ikutkan gunung dan langit ni. Apa kerja dia? Contoh kan. Dan sampai dia bimbang tu. Allah rakamkan kata-kata langit dan bumi. Mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakan kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, kata Allah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara tidak patut dikerjakan.
tabiat suka buat zalim. Amanah dengan zalim. Mari kita bincang sikit. Cuba tengok. Ini bab patonah, kebijaksanaan. Amanah ada kait dengan bijaksana dalam hidup. Tuan-tuan cuba lihat. Kita nampak kezaliman yang ada depan mata dengan kehancuran. Itu satu bab. Tapi makna zalim yang sebenar dan duduk perbahasan. Zalim adalah tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Amanah lawan zalim adil. Bila adil, yakni dia kena amanah. Yakni dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka adil dia. Nak adil, dia kena amanah. Soal, nak letakkan apa Mas Klan? Nak letakkan apa? Yang sampai gunung sanggup, tak sanggup ni. Dan manusia sanggup pula. Tapi kebanyakan manusia buat zalim. Rupa-rupanya Mas Klan, kalau lihat pada dalil yang pertama kejadian manusia berebut Nabi Adam AS. Bermula kalau kita lihat Khatamul Anbiya Nabi Muhammad SAW. Kalam bicara permulaan bagi makhluk kejadian itu bermula dengan nama Allah. Letakkan sifat pada tempatnya. Sifat Allah kaya. Letakkan kaya pada dia. Jangan mengaku kaya. Jangan mengaku kaya. Walaupun harta berbilion, duit ada. Masalahnya perasan tu ada. Bukan kata harta tak ada. Yang ada harta. Yang tak ada harta pun perasan juga kaya. Sombong dengan amat. Sama juga perangai. Sebab apa? Sebab kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sifat manusia ni, dia akan rasa dia serba cukup. Dia lihat sifat, sebab tu kena ngaji tauhid. Supaya kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Kalau dah kita kenal Allah dengan namanya Maha Kaya, maka kita wa nahnu fuqara. Maka contoh balik tadi, kalau dah mengenal Allah itu dengan namanya, sifatnya Maha Mendengar, kita pekak, tuli. Dah tu Ustaz boleh dengar dah. Dengar Allah lah tu. Oh, dengar Allah. Ingat dengar telinga. Alah, berapa lama dah hidup dengar dengan telinga lagi? Patutlah Allah panggil buat dek je. Dia ingat dia dengar dengan telinga dia kan. Alhamdulillah lah Allah tanda malaikat piat telinga tu. Aku panggil kau tak dengar. Kalau mak-mak senang buat kan. Apa kau panggil? Kau panggil tak dengar. Dia piat telinga. Alhamdulillah lah Allah ni Maha Pemurah Pengasih. Guna hak Allah. Lepas tu macam buat hak sendiri. Ni yang berat ni. Gunung sifatnya besar kan. Tak ke kalau Allah suruh mula dengan sifat Allah, dahlah kejadian dia besar. Memanglah dia akan perasan nanti. Aku hebat. Kita yang habuk pun tak ada kecil. Kalau diri atas gunung Everest pun habuk pun tak nampak. Pun perasan besar dah. Ini kan Everest. Bayangkan Everest itu Allah bagi tanggungjawab memikul sifat dia. Ya Rabb, law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya ayat Quran itu diturunkan ke atas gunung, ayat Quran itu bermula dengan nama Allah. Gunung akan hancur ketakutan. Sebab tu sesiapa yang gagal membawa sifat, berbalik tadi ada isteri, ada harta, apa yang dia rasa? Dia rasa aku dah ada isteri, aku dah ada harta, yang lebih parah, sayang tu aku. Dia nisbah sayang tu kat dia. Sebab tu dia boleh pandai dia nak buat sayang macam mana. Dia bukan sayang sepatutnya tunduk dengan Allah, sujud, minta ya Allah, datangkanlah kasih sayangmu kepada ahli keluargaku ya Allah. Sesungguhnya sayang ini tidak akan mampu datang dengan melainkan dengan engkau. La haula wala quwata illa billah. Ni hauqalah ni. Pakaian bagi kita hauqalah. Yang ini tidak mampu mendatangkan manfaat pada sifat, malah tidak mampu menolak mudarat pada sifat. Tak boleh. Maka di sini datang satu sifat kebijaksanaan. Yang bijaksananya seorang hamba itu apabila mampu mengaitkan hidupnya dengan akhirat. Bila jadi bijak, bila bermula dengan Allah, maka dia akan nampak semuanya bermula dengan akhirat. Bismillah. Kalau tidak ada kaya yang mula dengan mana Allah, maka binasa semua benda. Semua tiada. Semua tiada. Ya, inilah kekuatan yang nak dibangkitkan kembali di akhir zaman. Di saat dunia kembali bermaharajalela yang mengambil alih sifat Allah. Yalah, kaya saja mana ada orang nak ingat Allah. Ni Allah kata, bukan kata kita kata. Ni kebanyakan manusia zalim.
Zalim tu apa pula? Kalau kita kait dengan nasihat Luqmanul Hakim, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ni kalau kait dengan ayat ini, kana zaluman jahula, manusia akan buat kezaliman. Zalim yang paling besar apa? Zalim paling besar adalah mensyirikkan Allah. Apa maksud mensyirikkan Allah? Dia nampak kuasa tu ada dua. Pada apa kuasa ni? Bukan pada contoh sekarang ni kita bergerak ni kederat Allah bagi. Ni pada adat. Yang dimasukkan kuasa ada dua, contoh pada rezeki. Walhal rezeki itu nama Allah dah. Bila ada hanya pada nama Allah, bermaksud tak ada dua kuasa. Rezeki hanya pada satu kuasa. Kuasa siapa? Allah. Titik. Maka kalau betul kuasanya hanya pada Allah, Allah nak tengok af'al pula. Amanu wa amilus solihat. Apa amalan kamu ketika kamu yakin rezeki itu datang pada Allah? Maka ketika Allah panggil, kita datang. Khalas. Titik. Nak cakap apa lagi? Sebab kita tahu rezeki pada Allah. Tak ada dua kuasa. Bukan pada usaha. Yang dia kacau ni, dia syirikkan Allah ni, dia tak kuasa rezeki pecah pada anak pun ada kuasa datangkan rezeki, pada isteri pun ada kuasa datangkan rezeki, pada usaha pun ada kuasa datangkan rezeki. Sebab tu penafian tu, kalimah tauhid, kalimah nafi, lam nafi itu, mat ta'zim 5 harkat. La ilaha illallah. Kita nak nafikan apa? Benda ke? Bukan. Takkan kita samakan Allah dengan benda, kita tahu. Tapi masalahnya kuasa pada sifat itu, kita banyakkan dia. Hati-hati mas. Ini manusia kata Allah banyak melakukan kezaliman dan yang tak patut nanti dia kerjakan. Asal sibuk sangat ni. Bila kita kena patut berusaha lebih. Yang tak patut kamu buat ni apa? Allah suruh usaha lebih ke takwa lebih? Malah kadang-kadang usaha tu tak nampak, takwa tu satu usaha, datang masjid satu usaha, duduk majlis ilmu satu usaha. Walhal untuk mendapatkan keberkatan rezeki, ini usaha yang paling penting. Berbalik kepada tadi arwah atuk saya. Sebab kerana usahanya menjaga masjid 18 tahun, jadi nazim masjid, jaga masjid, ulang alik masjid, sampai ke anak cucu cicit dapat berkat. Rezeki Allah panjangkanlah. Kita kena yakinlah dengan bahawasanya ianya kuasa Allah. Itu kena nampak. Itu orang cerdik. Jadi kesimpulannya masalah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 269. Yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan kebijaksanaan kepada orang yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberinya kebijaksanaan itu, bererti ia telah mendapat banyak kebaikan. Hanya orang-orang yang mahu berfikir sahaja, yang cerdas, yang dapat mengambil hikmah pelajaran ini. Sedang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, bukankah tadi kita sedang melatih berfikir? Macam tadi. Tak terfikirlah benda-benda tadi. Sampaikan jemaah yang surah semalam kata, saya kalau masuk kelas ustaz, berkerut saya tu buat. Baguslah Haji. Menunjukkan sel-sel otak berhubung. Okey. Macam tadi lah. Dia kata, saya buat satu tamsil. Ada rumah, ada isteri, ada anak, ada semua. Sekali, yang ada saya. Nampak? Kan macam pening sikit kan? Aku ada rumah, aku ada anak, aku ada isteri, aku ada semua. Dan sekali, yang ada tu aku. Tuan-tuan faham tak perbincangan ni? Ya, ini salah isbat lah. Sedangkan yang ada hanya Allah. Sifat nafsiah. Itu kata dia pening tu. Dalam kehidupan tak ada bincang ada ni. Saya bincang bab ada ni dekat kitab je. Bukankah Allah yang ada kan? Ataupun bahasa saya diadakan rumah. Saya diadakan. Ini kena berfikir. Tauhid ni berfikir je mas sekalian. Sebab tak ada hukum akal. Sedangkan Nabi Ibrahim AS mencari berfikir. Memang kena fikir. Sebab tu orang tauhid ini orang yang dia tafakkur. Ni ulul albab. Ni orang kata ulul albab. Yang cerdas fikiran dia. Orang yang cerdas, dia mampu melihat makhluk. Dia ingat Khalik. Dia ingat.
Oh, diingat. Diingat hakikat. Syariat dah pasti, duit dah pasti, makan dah pasti, kerja dah pasti. Yang tak pasti ni, hang ingat tak duit ni sifatnya datang dari siapa? Hanya itu tak pasti. Kadang-kadang orang marah. Kita dapat dengan Allah, jangan sebut dengan Allah lah. Oh, dia marah kadang. Macam dia tu pasti dia sebut selalu. Dah kita tahu beli kereta tu dengan duit. Budak kecil pun tahu. Masalahnya tahu tak duit tu datang dengan siapa? Kita kena upgrade lah kefahaman kita. Datang dengan sifatnya yang maha memberi rezeki. Dengan sifatnya yang maha ada. Mengadakan rezeki, mengadakan duit, mengadakan kereta. Oh, barulah tengok kereta, ingat Allah. Bila ingat Allah, datang masjid. Tu je lah perbahasan nak cerita apa lagi je masalah. Kita syarahkan detail-detail. Lain sekali kita simpulkan, datang masjid. Tu je lah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Tu je. Sebab apa? Ingat. Kalau ingat, mesti ada tempat dia. Contoh kita nak, bahasa mudah lah nak kita nak kahwin. Masuk Minang. Anak orang. Perempuan lah. Anak kita lelaki. Kita nak kenal-kenal dengan keluarga dia. Ada kita kata jumpa keluarga perempuan tu dekat kedai mamak. Saya nak jumpa ni, mak ayah kamu ni kat mana? Dekat kedai mamak lah. Kamu gila ke apa ni? Aku ada rumah. Okey, kita jumpa kat hotel. Aku ada rumah. Engkau nak anak aku datang rumah aku. Tiba-tiba kita nak apa yang Allah punya, tak datang rumah Allah. Kita cari apa sebenarnya dalam hidup ni? Itu namanya akhirnya tercari-cari. Jadi itu saja masalah Allah alam. Ambil ajak masuk sikit. 2 kali tak datang. 2 bulan je kan. Oh, jaga-jaga tak lupa jalan. Ingat. Di hati. Najah kejayaan. Allah alam. Jadi dengan kebijaksanaan kita bincang ni dalam sidik amanah fatanah, bijaksana yang menggunakan akal bersandarkan dengan naqal, zikir. Lalu kita mampu melihat ciptaan benda dunia kita kait dengan pencipta. Lalu menambah taat. Itu yang kita nak. Wallahu alam, mohon maaf daripada saya kekurangan, terkasar kata kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Taala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Sehingga kita bertemu lagi pada siang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu billahi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.